Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini sambungan kepada kemahiran proses sains tadi. Okey, dalam kemahiran saintifik kita ada dua, iaitu kemahiran proses sains dengan kemahiran manipulatif. Okey, tadi kita dah tengok dah kemahiran proses sains. Jadi kita pergi ke kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran manipulatif. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ni adalah kemahiran di mana kita menggunakan psikomotor. Kita menggunakan psikomotor kita semasa menjalankan eksperimen. Ya, psikomotor ni masa kita sedangkan buat eksperimen tu kita akan tengok, dan selepas kita buat eksperimen tu. Okey. Okey, pertama kemahiran manipulatif ni dia berkaitan dengan alatan. Ya, alatan. Okey, semasa kita mengadakan eksperimen ataupun semasa kita lakukan eksperimen atau penyiasatan, kita perlulah menggunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, kalau dia bagi bika, kita kena gunakan dengan cara kita menggunakan bika. Kita kena tahu apa kegunaan bika, apa kegunaan penunuh bangsen, apa kegunaan tabung uji. Ya. Okey. Itu adalah salah satu daripada kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran di mana kita mengendalikan alatan tu ataupun menggunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, yang kedua, lakaran. Okey, semasa kita menjalankan eksperimen, kita haruslah membuat lakaran, spesimen, alatan dan bahan sains dengan betul. Kalau dia minta kita lukis spesimen, alatan dengan bahan sains tu, kita pastikan kita lukis dengan betul. Ya. Okey, yang seterusnya, selain pada itu juga, kemahiran manipulatif dia berkaitan dengan cara kita menyimpan. Okay, cara kita menyimpan alatan, ya. Alatan yang selepas kita gunakan, kita haruslah simpan di tempat asalnya, ataupun di tempat mana kita ambil barang tadi tu, kita simpan balik di situ. Ya. Okey. Dan perlulah disimpan di tempat yang selamat. Sebab alatan kita ni, bahan sains yang kita guna tu, ianya kalau kata kita tidak simpan tempat selamat, ia boleh memudaratkan kita. Ya. Okey, selain daripada itu, kebersihan. Ya, kemahiran manipulatif juga menitik beratkan tentang kebersihan. Iaitu apabila sesudahnya kita selesainya kita melakukan eksperimen ataupun melakukan penyiasatan, kita haruslah membersihkan peralatan tersebut. Ya, lepas bersihkan, perlulah disimpan di tempat asal. Okey, alatan tersebut kita ambil. Ya, selain pada itu, spesimen. Kalau kita dalam penyiasatan kita, dalam eksperimen kita menggunakan spesimen, spesimen ni biasanya kita akan gunakan haiwan. Kalau contohnya lah, kalau kita gunakan haiwan. Okey, spesimen tu kalau kata kita gunakan, kita haruslah guna dengan cara yang betul. Kita perlu guna dengan cara yang betul dan selamat. Tak semestinya haiwan lah. Ya, selalu spesimen ni kita kena kenalikan dia dengan betul dan pastikan ianya selamat. Okey, kita pergi ke unit yang kedua. Okey, unit yang kedua untuk tahun 5. Okey, iaitu tajuk manusia. Ya, tajuk manusia. Okey, dalam tajuk manusia ni kita akan belajar tentang sistem rangka manusia. Okey, kenapa kita tengok cacing tidak boleh tegak berdiri, tak boleh berdiri tegak macam kita. Ya, kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Ular apa sama? Ular, cacing, siput, biasanya dia tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Kalau kata kita tidak mempunyai tulang, kita akan berjalan seperti siput, kita akan berjalan seperti ular, kita akan bergerak seperti ular, iaitu menjala, kan? Okey, sebab tu kita boleh berdiri tegak kerana kita mempunyai tulang-tulang. Ya. Okey, tulang-tulang ni, okey, apa yang dimaksudkan dengan sistem rangka manusia? Sistem rangka manusia adalah apabila tulang-tulang dalam tubuh manusia dia membentuk satu sistem. Ya, apabila dia membentuk satu sistem, tulang-tulang tu dia bergabung, dia membentuk satu sistem tu, dia panggil sistem rangka manusia. Ya, sistem rangka manusia ni dia terdiri daripada tengkorak.
Ya, dia terdiri daripada tengkorak. Tengkorak ni apa tujuannya? Ada dalam badan kita ni. Dalam badan kita ni adalah kerana tengkorak ni dia boleh melindungi otak kita daripada cedera. Ya, otak tu duduk di atas, di bahagian atas tengkorak ni. Ya, apabila ada tengkorak, otak kita safety, otak kita selamat. Ya, okay. Tidak akan mudah tercedera. Ya, tu fungsi tengkorak. Okay, selain pada tengkorak, manusia juga mempunyai tulang rusuk. Ya, manusia juga mempunyai tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Tulang rusuk ni dia melindungi organ dalaman. Organ dalaman manusia seperti paru dan juga jantung. Okey, kita boleh tengok kat sini ya. Kat mana kedudukan tulang rusuk? Okey, kat mana kedudukan tulang rusuk? Kat mana kedudukan tulang belakang ya? Kat mana tengkorak dan di mana tulang tangan dan tulang kaki? Okey, selain pada tulang rusuk, manusia juga mempunyai tulang belakang. Pentingnya tulang belakang kepada manusia adalah untuk memberi sokongan kepada tubuh kita. Ya. Kalau kata tak ada tulang belakang, kita jadi tak boleh stabil. Ya, sebab tak ada sokongan. Ya. Okay, selain pada tulang belakang, manusia juga ada tulang tangan dan tulang kaki. Apa fungsi tulang tangan dan tulang kaki ni? Tulang tangan dan tulang kaki ni dia membagi sokongan dan dia memudahkan pergerakan kita. Okay, kalau kita tak ada tulang tangan dan tulang kaki, nescaya kita tak mudah membuat pergerakan. Ya. Okey. Apa yang kita faham tentang sendi? Ya, kedudukan sendi. Apa yang kita faham tentang sendi? Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Ya, sendi ni adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Contohnya macam ni. Ya, kita tengok sendi. Ya, sendi ni. Sendi lutut. Okey, dia dekat sendi lutut ni dia akan bertemu dengan tulang-tulang yang lain. Okey, tulang-tulang tu dia bercantum dekat sendi ni. Ya, boleh faham? Sendi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey. Okey, apa fungsi sendi? Okey, apa fungsi sendi? Sendi ni dia memudahkan pergerakan kita dan boleh lenturan badan kita. Okey, kalau kita nak menari, okey, nak berlari, okey, ni fungsi sendi. Sendi dia boleh melenturkan badan kita. Contoh kalau kita nak menari, kita nak lenturkan tangan kita, kita nak lenturkan badan kita. Jadi fungsi sendi ni adalah untuk memberi kebolehlenturan badan kita. Boleh faham? Okey, yang seterusnya nanti kita sambung pada video yang seterusnya ya. Terima kasih.